wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, alhamdulillah kita dapat jumpa dan sambung lagi pada tengah hari ini. Kita baca bab salam. Okey, syarat atau rukun. Syarat yang ke 10. Ini 10 ni? 9. Syarat ke 9. Di semua ada berapa? 11 lah. 11 kot. Sebelah lah. Ini sekarang 9 ni. Ni. Menghadap akan kiblat. Daripada awal hingga akhir. Ni syarat ke-9. Ada 11 syarat. Menghadaplah ia akan kiblat. Ni nama apa ni? Ni nama syarat atas rukun. Apa nama rukun dia? Ucapan salam. Ni. Menghadap kiblat. Apa yang kena hadap kiblat? Dada. Dada musalli. Maknanya dada orang yang solat. Ni orang yang solat. Dia mesti ada kiblat. Dari mula hingga akhir salamnya. Maknanya daripada kalimah alif lam mim as-salah sampai mu'alaikum. Ini. Mana mula? Ni mula. Ni mula sebut. Hingga akhirnya. Ni akhir. Ni akhir sebutan. Jadi bila asal dia dah mula ada kiblat, kena ada kiblat sampai mu'alaikum. Dia mesti ada kiblat, dada dia. Toleh ni jangan toleh macam ni. Toleh macam ni memang tak sah. Dia kata toleh macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Depan Assalamualaikum warahmatullahi. Ni tak gerak, ni tak gerak. Dada kalau gerak Assalamualaikum warahmatullahi, ni tak sah. Dia mesti daripada alif lam ni, sin ni, Assalamualaikum sampai kum ni, mula sebutan dan akhir sebutan, mestilah dia dalam kedudukan dada dia pada menghadap akan kiblat. Kalau dada tak ada kiblat, tak sah. Kerana syarat dia, mestilah dia menghadap akan kiblat. Ni syaratnya berapa? Ni syarat yang ke-9.
Ni yang ke-10. 11. Ni 10. Tak boleh kurang huruf, tak boleh tambah huruf. Macam mana kata kurang huruf? Assalamualaikum. Alif lam sin tak sebut, tak sah semayang. Macam mana tambah huruf? Assalamualaikum. Dia sebut Assalamualaikum. Maknanya dia tambah mim ni 2 kali. Assalamualaikum. Tak sah semayang, tak sah sembahyang. Tak boleh tambah, tak boleh kurang. Assalamualaikum. Kebanyakan yang salah sebut Assalamualaikum. Habis semayang, habis. 20 tahun semayang, 20 tahun Allah tak terima semayang dia. Tak sah. Kenapa? Dia tambah huruf mim. Assalamualaikum. Patutnya Assalamualaikum. Mu. Jangan baca Assalamualaikum. Mu. Bukan mu. Bukan mu'. Mu. Ni jaga-jaga ni tau. Dia 2 kalimah ni, jangan masukkan yang ni, ain ni, jangan masuk dalam ni. Assalamualaikum. Bukan mu. Betul sebut ain. Mu'alai. Kena praktis lah. Mu'alai. Bukan mu'alaikum. Mu'alaikum 20 tahun sebut 20 tahun dah salah semayang. Ni dikatakan tak boleh tambah huruf. Tak boleh kurang huruf. Ini apa nama ni? Ni kena apa? Syarat umum pada qauli. Ni syarat umum pada qauli ni. Tak boleh tambah huruf, tak boleh kurang huruf. Ni. Syarat umum pada mengesahkan bacaan. Qauli tu bacaan. Kalau kita salah baca, maknanya syarat salah, maknanya bacaan salah. Bacaan salah, tak salah semayang. Sebab qauli ni, bacaan salam ni, bacaan yang wajib dibaca. Assalamualaikum. Jangan salah baca. Assalamualaikum. Bukan tapi a. Alaikum, bukan alaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan sebut assalamualaikum. Tukar huruf ain ni, tukar jadi alif, jadi hamzah. Tak sah semayang. Ini jangan tambah mim. Assalamualaikum. Habis semayang. Macam Fatihah juga tambah Ar-Rahmanir-Rahim. Habis semayang. Ini kesalahan yang biasa orang awam sebut lah. Kenapa dia jadi gitu? Sebab pastilah dia tidak ada dalam belajar. Ni mula, ni akhir. Begitulah 9 syarat kepada ucapan salam. Begitulah 9 syarat pada ucapan salam. Okey. Tengok apa? Ke-12. Ni. Rukun solat. 12 dah. 13 lah. Tertib. 13 tertib. Ini nama rukun dia tertib. Kalau kitab-kitab yang besar,
Dia tak panggil tertib. Dia panggil apa? Tertib pada kebanyakan rukun. Dia panggil macam ni. Yang merukun ini. Artinya, apa arti? Mendahulukan yang dahulu lepas tu dan mengkemudiankan yang kemudian. Apa dulu buat dulu, apa kemudian buat kemudian. Itu nama tertib. Tak boleh bercanggah, tak boleh bercanggah. Tak boleh berlawan, tak boleh berlawan. Tengok kitab tertib, iaitu selain daripada rukun-rukun yang tuntut diperbuat serentak. Maknanya ada rukun dibuat serentak, ada rukun dibuat dengan tertib. Seperti niat dengan takbiratul ihram, Fatihah dengan berdiri dan lain-lain. Itu mana-mana yang dahulu nak dulukan mengikut susunan dia. Dia faham ini? Ni berdiri betul. Ada rukun yang dibuat serentak dengan berdiri betul. Ni ada rukun buat serentak. Maknanya berdiri tak habis lagi. Rukun tu dah buat dah. Apa yang serentak dengan berdiri betul ni? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni dia adalah rukun serentak dengan berdiri betul. Dalam takbiratul ihram ni ada lagi satu rukun yang kita buat. Apa nama rukun dia? Ni nama niat. Niat. Jadi kita tahulah ni. Ni. Ini juga serentak. Ini serentak. Serentak dengan apa? Serentak dengan niat. Ini tak tertib. Ini tiada pada dia akan tertib. Allahu Akbar dalam hati niat. Maksudnya tak ada tertib. Tak ada Allah dulu, lepas tu berniat. Tak ada. Dia serentak. Dia berjalan serentak. Bila jalan serentak tu dia kata apa? Selain daripada rukun-rukun yang dituntut, dia berbuat serentak. Apa rukun dia? Ni. Takbiratul ihram dengan niat. Berdiri ni serentak dengan apa? Ni. Berdiri ni serentak dengan takbir. Ni. Ni serentak dengan ni. Serentak dengan apa lagi? Serentak dengan berdiri. Berdiri betul. Serentak dengan apa lagi? Bacaan Fatihah.
Ni contoh serentak. Tak boleh rukuk lagi kalau baca Fatihah tak habis. Tak boleh rukuk lagi kalau takbiratul ihram tak buat. Jadi ni semua serentak. Ni. Sama juga dengan rukun lain, ada yang serentak juga. Apa dia? Duduk. Tahiyat akhir. Bila duduk ni, dia juga ada serentak. Ni serentak juga ni. Dengan baca. Baca tahiyat akhir. Ni serentak. Dengan apa? Dengan duduk tahiyat akhir. Maknanya dia tak boleh bangun untuk rukun yang lain. Tak rukun lain apa ni? Dia tak boleh bangun sebelum dia habis baca tahiyat akhir. Lepas tu, tertib antara tahiyat akhir dengan selawat ada tertib. Ni apa? Ni tertib. Ni baca selawat atas Nabi. Ni tertib. Okey. Lepas baca selawat atas Nabi, ada lagi satu tertib. Ni tertib lagi. Apa dia ni? Ucapan salam. Ni. Ni tertib. Ni tertib lah. Tapi ni serentak apa? Ni serentak. Ni. Apa maksud serentak? Dia kena duduk selagi dia belum bersalam. Dia kena duduk selagi dia belum baca selawat. Dia kena duduk sebelum dia baca tahiyat. Dia serentak dia kat sini lah kalau nak tulis 3. 1, 2, 3. Kalau di bawah tak apa. Ni serentak dia. Baca tahiyat akhir. Ni serentak. Ni selawat atas Nabi. Tak boleh bangun lagi. Baca selawat atas Nabi dulu. Itu nama serentak. Ni ucap salam. Ucap salam. Jadi 3 ni lah yang dikatakan serentak. Dengan duduk tahiyat akhir. Tapi antara ni ada tertib. Ni baca ni dulu, baru baca ni. Yang ni baca ni dulu, baru baca ni. Jadi kalau turutan dia gitulah. Tak boleh baca selawat dulu, lepas tu baca tahiyat. Kenapa? Dia ada tertib. Mana nama tertib ni? Ni kemari, dia tertib. Lepas tu ni kemari.
Nampak tak? Tu yang maksud dia tu. Maknanya solat ni, sama juga haji, tertib pada kebanyakan rukun. Kebanyakan rukun tertib. Tapi semua tertib? Tak semua tertib. Ada rukun buat serentak. Allahu Akbar. Dalam ni, sebelum bar, letak niat. Tu serentak. Niat serentak dengan takbiratul ihram. Berdiri serentak dengan takbiratul ihram dengan Fatihah. Tapi takbiratul ihram dengan Fatihah ada tertib. Tak boleh baca Fatihah selagi belum takbiratul ihram. Tak boleh baca Fatihah selagi belum berdiri betul. Jadi masa berdiri betul itulah baca Fatihah. Masa berdiri betul itulah sebelum tu lafaz takbir. Masa lafaz takbir itulah masuk niat. Saya tak tahu ramai orang ada cakap dengan saya. Dia tak tahu niat dalam hati. Allah Bukan orang muda, orang pencen. Dan pencen dah 50 lebih. Dia kata tak tahu asal niat dalam hati. Tak tahu tak sah semayang. Salah lah niat tu. Salah lah. Betul salah. Selalu orang tak belajar ni memang amalan dia sebenarnya out lah. Amalan dia batal. Kenapa? Dia buat salah. Dia yang buat perkara yang salah. Kenapa dia buat salah? Dia tak belajar. Tu nak faham tertib ni. Ada serentak, ada serentak. Ada yang tidak tertib dan semayang. Ada yang tertib dan semayang. Tu nama tertib. Kalau kita tengok berdiri, berdiri tadi dia berkumpul 3 benda. Lepas 3 benda tu, dia tertib. Macam kita kata ni lah. Itu ini. Ini berdiri betul. Bila dah berdiri, baru kita kata takbir. Ini takbir ratul ihram. Lepas baca takbiratul ihram, barulah baca Fatihah. Ni. Ni Fatihah. Okey. Lepas Fatihah, barulah rukuk. Setelah sempurna rukuk, barulah sujud. Ni sujud. Nampak ada tertib ni? Lepas tu kalau kita tengok syarat-syarat pada satu rukun, dia ada syarat. Fatihah syarat dia berapa? Kita belajar tu lagi. Ni. Syarat sah Fatihah. Ada berapa? 10. Syarat sah rukuk ada berapa? 4. Ni rukuk. 4 perkara. Sini syarat sah sujud ada berapa? 8. Ni. Tak tahu 8 ni buat silap, tak sah sujud. Tak sah sujud, tak sah semayang. Kita ketahui 8 ni apa. Tengok ni. Dia ada perkataan, satu perkataan. Sini. Setelah sempurna. Tengok Nak terang ni. Setelah sempurna. 10 syarat sah Fatihah.
Sini. Setelah sempurna apa? Takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram. Empat syarat sah sujud. Ni. Yang pertama, setelah sempurna Fatihah. Okey. Syarat sah sujud. Setelah sempurna Iktidal. Syarat sah iktidal. Setelah sempurna rukuk. Nampak tak dia berkait-kait? Setelah sempurna rukuk. Kenapa dia kata setelah sempurna ni? Setelah sempurna ni. Sebab apa? Itu nama tertib. Kita baca Fatihah. Takbiratul ihram tak sah. Salah buat. Takbiratul ihram tak sah. Berapa syarat sah takbiratul ihram yang kita belajar? Yang berapa? 21. Menakutkan. Kita tak tahu. Kenapa kita menakutkan? Salah takbiratul ihram, salah lah Fatihah. Betul. Fatihah ni ditertib tu takbiratul ihram. Maksudnya dia pegang button takbiratul ihram pas pada dia boleh baca. Macam button lah 4x100. Baru boleh baca. Tapi itu apa tak dapat, tak tahu, tak belajar. Salah takbir, habislah semua salah. Fatihah tak sah. Fatihah tak sah, sembahyang tak sah. Kenapa? Syarat Fatihah tak sah, mesti sempurna takbiratul ihram. Sempurna maksud apa? Dia telah melaksanakan 20 syarat takbiratul ihram. Kalau tak belajar, aku tak belajar, habis lah. Jangan heran terbeliak mati. Guru kata gitu lah tu. Kalau tak belajar, jangan heran terbeliak mata nak mati. Terbeliak mata tengok apa? Tengok amal tak ada. Terbeliak mata tengok apa? Tengok amal kosong. Semayang tak ada. Mana nak ada? Takbiratul ihram pun salah. Benda mula semayang pun salah. Kalau kita sanggup menghadapi semua tu, tak belajar agama lah. Kau sanggup hadapi lah. Kau sanggup hadapi. Kau tak sanggup, tak ada pilihan lain. Belajar. Rukun ke rukun. Saya nak kata ni, setelah sempurna ni, inilah yang dikatakan tertib. Sah syarat takbiratul ihram ni, syarat sah Fatihah, setelah sempurna takbiratul ihram. Syarat sah rukuk, setelah sempurna Fatihah. Syarat sah sujud, setelah sempurna iktidal. Sempurna iktidal. Syarat sah iktidal, setelah sempurna rukuk. Rukuk tak betul naik. Tak sah lah. Tak sah. Kenapa? Tiada mengikut, dia akan tertib. Jadi itu dia kata tertib tu. Kalau kita tak tahu, kita tak buat, habis semayang. Tu berat lah. Kalau kita tak tahu, kita tak buat. Lepas tu kalau saya kata lah, kalau tak belajar ni memang kena, tak heran lah kalau amal kita tak sah. Dia bukan benda mudah tau. Bukan benda mudah macam kita belajar kat sekolah tu solat. Ni A, bukan. Bukan tu. Itu untuk budak-budak belum balik boleh lah. Lepas tu kalau patutnya kat sekolah ni dia ajar dengan betul. Tapi
penerimaan akal budak belum balik ni, dia tak terima je ni. Dia malas. Dia leka nak main. Bila kita dah tua, dah dewasa, kita ada kendak nak mengesahkan semayang, baru waktu tu kita boleh terima ilmu je ni. Itu nak memahamkan apa? Memahamkan tertib. Tertib ni apa? Dia mesti buat sesuatu ni, selepas sempurna sesuatu ni. Itu nama tertib. Macam pergi umrah lah. Niat di Miqat. Lepas tu apa? Tawaf di Kaabah 7 keliling. Lepas tu sa'i 7 kali. Lepas tu baru tahallul bergunting. Lepas tu baru habis lah. Baru larangan ihram terangkat. Apa yang berlaku kalau salah tak sah? Tawaf 6 pusingan pergi sa'i. Sa'i tak sah. Kenapa? Sa'i sah bila tawaf sah. Tawaf betul, sa'i betul. Niat pula tak ada. Orang niat tidur. Dia tak niat. Orang sampai tu turun dia je. Oh, dekat Mekah dah. Turun back. Mutawif kata lagi 3 jam turun bawah. Kita nak pergi tawaf. Tawaf umrah. Dia tawaf umrah. Tapi dia tak niat tadi. Dia apa? Niat mengerjakan umrah. Jadi tak sah tawaf dia. Tak sah. Kenapa? Dia tidak berniat untuk berihram. Ihram ni maknanya mengharamkan diri dia. Jadi melakukan tawaf itu tak sah. Tak sah. Saya kata jaga lah ni. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berhati-hati, jahannamnya amal kita ni, tidak sahnya amal kita ni, selalunya adalah akibat daripada jahil diri sendiri. Bukan sebab lain. Sebab bodoh tak belajar. Jahil diri. Tu yang faham tertib tak faham. Kalau tak belajar, bukan tertib apa? Tertib lah yang dulu-dulu, yang kemudian. Betul. Sebenarnya tertib apa? Tertib ialah aturan pada rukun yang tidak dibuat serentak. Maknanya ada rukun buat serentak. Ada, tak perlu tertib, tak perlu tertib. Dia buat seiring. Fatihah mesti dibaca dalam keadaan berdiri. Takbiratul ihram mesti dibaca dalam keadaan berdiri. Niat bersama dalam berdiri. Jadi dia seiring, serentak. Tak adalah dia tertib. Bang, jaga-jaga. Tak faham benda semayang ni. Kalau mati nampak semayang tak ada tak heran lah. Tak heran. Sebab uraian ni memerlukan kita duduk belajar. Uraian ni memerlukan kita faham. Uraian ni memerlukan kita amal. Baru sah solat. Kalau tidak mentam apa benda tak tahu, tertib tak tahu, apa tak tahu, ini tak tahu, itu tak erti. Macam mana nak sah semayang okey. Sekarang kita baca apa? Sunat solat. Ni. Itu sunat solat. Ini dia cerita sunat sebelum dan sunat dalam. Kita bukakan lagi skop lebih luas baru kita faham. Sini dia bagi 3 lah. Ini yang dia katakan sebelum. Lepas tu dia bagikan, ulama bagi macam ni supaya kita tak pening. Ni apa? Dalam. Kita bagi lagi satu. Ni nama apa? Selepas. Selepas solat. Dia 3 ni. Sebelum 1, dalam 1, selepas 1.
Ni pecah dua. Dua benda sebenarnya ni. Satu nama dia azan. Satu nama dia iqamah. Dalam solat ni pun pecah dua. Satu nama dia sunat ab'ad. Ini nama dia satu lagi. Sunat hai'ah. Lepas solat ni bagi dua juga. Satu nama dia apa? Satu nama dia zikir. Ada lagi satu sunat. Ini nama doa. Ni sebelum, dalam, selepas. Ini dia punya cabang-cabang lah. Jadi kalau pecahan detail dia ada 6 lah. Pecahan besar dia 3. Jadi detail dia 6. Okey. Dia pecah kat sini lah. Ni dalam solat. Sini di dalam solat. Itulah. Bermulanya apabila dekat sini garisan ni mula, bila sebutan takbiratul ihram. Apa dia? Allahu Akbar. Dan berakhir di sini. Apabila ada ucapan salam. Jadi apa saja dalam ni yang tidak wajib dibaca tapi disuruh baca, nama dia sunat. Lepas tu dia ada sunat bacaan, ada sunat perkataan. Kita baca surah, itu sunat apa? Itu sunat perkataan. Duduk istirahat, itu nama apa? Itu nama sunat bacaan, itu sunat perbuatan. Ke mana? Ni dua ni lah. Kalau kita tak faham, ni payah sikit lah. Tak boleh buat apa lah, kau tak faham nak kena belajar. Kalau tak belajar memang tak faham. Belajar pun tak faham. Tak belajar lagi tak faham. Mari kita rasa bersalah tau dalam hati. Aku tak tahu semua ni. Mari kita rasa bersalah. Sebelum kita memang bersalah. Sebelum kita ditangkap bersalah. Bila? Kamar-kamar pada masyar. Dia bicaranya kau tak salat, dia kata. Aku salat lah. Dukun kau buat salah. Mereka kata gitu. Engkau ditangkap kerana tak salat. Sebelum ditangkap, mari sekarang rasa bersalah. Lepas tu nak buat apa? Pergi belajar. Apa dia am'ad, apa dia hai'ah. Ni tak reti Dahsyat ni jahil tau. Bela ayat-ayat pun tak reti. Apakah perbezaan antara qamat dengan azan? Pun tak tahu. Banyak bedaan sebenarnya. Tak reti. Apakah zikir yang dianjurkan oleh Nabi untuk baca lepas sembahyang?
Tak erti. Apa doa yang diajar oleh Rasulullah baca lepas sembahyang pun tak erti. Maknanya tak ada apa lah. Maknanya kita ni hanya ada jasad lah, tapi hati kita tak ada ilmu lah. Jangan tanya orang, tanya diri kita lah. Boleh jawab tak kalau soalan kita tanya? Boleh kita boleh jawab. Kalau tak jawab ni kosong lah. Macam tong kosong tengah berjalan ni. Tong kosong jalan. Tu hari nanti orang lalu tendang. Pum, masuk neraka. Gitu je. Kalau tak ada ilmu itulah nilai dia di sisi Allah. Sangat menakutkan ni. Mana tak menakutkan, amal pun salah nanti. Tak erti. Okey. Mula sini, habis sini. Ni nama dia dalam solat. Lepas beri salam, ada benda buat lagi. Itu nama dia lepas solat. Apa dia? Zikir. Apa dia? Doa. Sebelum angkat takbir, ada benda-benda sunat. Nama dia sebelum solat. Apa dia? Azan. Apa dia? Qomat. Sini asal ada azan tak? Azan pakai mulut ke azan pakai rakaman? Pakai mulut. Kalau pakai mulut dah kepala. Ada pejabat dia pasang ni. Yang tempat keluar pengumuman ni. Dia pasang rakaman azan. Tak dapat pahala. Tak dapat pahala apa? Tak dapat pahala azan dalam semayang. Qomat? Qomat dia qamat pakai mulut. Tu dapat pahala. Rugi Kenapa rugi? Satu tak boleh jawab azan. Satu lagi tak boleh doa azan. Rasulullah kata, siapa yang mendoakan aku selepas azan, wasyarab kawad dajaratul adiyatul rafi'ah. Tu. Allahumma rabbaha bidawati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maknanya, ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini kedudukan yang terpuji, yang mulia. Seafdal-afdal kedudukan. Wasilata wa fadilah. Wasyaraka wa dajatal adiyatul rafi'ah. Beri derajat yang terpuji. Maqamal mahmud allazi wa'dah. Makamnya mahmudah yang terpuji. Rasulullah kata, siapa yang doakan aku agar mendapat tahap kepujian kepada Allah. Doa tu lah, doa tadi. Rasulullah kata apa? Layaklah dia mendapat syafaat. Lepas tu kalau orang dah azan ni, angkat tangan doa. Ini angkat tangan doa pun tidak. Dengar orang azan, kena berbual lagi tu. Lepas tu kalau azan 4.45, 4.40 datang. Ada kawan kita azan, kita jawab. Lepas tu kita angkat tangan doa. Rasulullah kata, layaklah dia mendapat syafaat. Ini doa pun tak hafal je pada. Apalah? Allahumma rabbaha zidawati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasi'ah. Tak hafal. Tak hafal macam mana dapat syafaat. Rasulullah kata, siapa orang yang azan, maka diulang-ulang perkataan azan tu disambut. Dan pada ayat solat yang falah, dia berkata, la haula wa la quwwata illa billah. Dan dia sambut azan dengan hati dia. Maknanya khusyuk. Khusyuk pada hati dia sambut azan. Maka dia pasti masuk syurga. Sambut azan pun tidak. Doa lepas azan pun tidak. Sambut qamat pun tidak. Lepas tu nak kata, aku nak masuk syurga. Mana boleh. Betul? Yang Rasul janji masuk syurga pun tak nak buat. Rasul janji ni, engkau jawab azan kau masuk syurga. Rasulullah janji ni, engkau doakan aku pada lepas azan. Wasilah tu, engkau doakan aku lepas azan. Engkau akan dapat syafaat. Doa lepas azan pun tak hafal. Beratlah macam tu. Betul? Jalan syurga Rasulullah dah tunjuk, tapi tak nak buat. Rasulullah kata apa? Aku ni bagaikan seorang yang menahan kelkatu daripada kena api. Atau kelkatu Kelkatu kena api kan dia mati. Tetapi ramai yang nak pergi ke arah api. Itulah dia tu. Siapa tu? Umat ni yang nak ingkar lah. Nak ingkar. Tak taat. Dia kata engkau baca doa, nanti kau dapat syafaat. Tak baca doa. Nabi kata engkau jawablah seruan azan. Dengan hati engkau. Dengan khusyuk. Nescaya engkau masuk syurga.
Tak jawab juga azan. Lepas tu kalau kat rumah, duduk dengan kawasan Cina, tak ada surau, rugi. Jangan duduk kawasan tu. Ada orang dia suka duduk dengan bangsa lain. Surau pun tak ada. Kawasan tu tak sembahyang zuhur, dia berdosa. Kenapa? Fardu kifayah. Betul. Kawasan tu tak ada orang sembahyang maghrib, dia tempat yang orang boleh berkumpul. Syiar, dia berdosa. Kenapa? Tak ada orang sembahyang maghrib kawasan dia. Ada apartment yang saya biasa tengok lah. Surau dia tak ada orang. Ada surau bawah, tak ada orang. Banyak contoh lah tu, fiber tower. Fiber tower tu bawah tu ada surau. Tak ada orang. Adalah jaga budak Pakistan tu lah semayang tu orang. Jemaah, tak ada orang dia kata. Tak ada orang bersama-sama saya. Jemaah, tak ada. Tahu tak satu flat tu berdosa? Orang flat ni berdosa lah. Kenapa? Fardu kifayah. Semayang jemaah ni fardu kifayah. Kalau tak buat, satu flat, satu kawasan, dosa. Subuh, dosa. Maghrib, dosa. Dosa tu pun kita dah tak larat dah. Okey, nanti kita sambung. Nak tukar kitab ni. Untuk azan tak? Contohnya kalau semayang kat rumah lah, waktu dia main seorang, ada sunat juga, dapat juga. Ada semayang kat Semayang seorang kat rumah, sunat azan. adakah sunat dia azan? Sunat azan. Supaya dia dapat pahala azan. Hatta dia semayang qadha pun sunat azan. Apa beza azan dekat rumah dengan azan dekat surau? Satu azan kat rumah perlahan-lahan. Azan kat surau dia kuat. Dengan tu azan kat surau sunat tangan sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sini. Azan kat rumah tak sunat buat sini. Sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Itu beza azan kat rumah dengan azan kat surau. Ada pejabat dia tak azan. Asal je dia pasang lah record rakaman orang azan. Lepas tu habis dia sunat qamat. Qamat dapat pahala, azan dapat pahala. Kenapa? Bukan orang azan. Radionya azan. Radio azan tak wajib. Tak sunat kita jawab. Dia yang sunat jawab ni live. Live. Lepas tu azan lah. Azan. Kenapa? Sunat sebelum solat itu azan. Elok pergi solat jemaah. Bila orang itu azan, kita datang solat jemaah, dapat pahala azan. Kalau semayang seorang kat rumah, tak ada orang azan, tak ada pahala. Kita lah kena azan, tak ada, kita tak azan. Kita terus dia, soleh puasa maghribi, tak dapat pahala azan. Kadang-kadang kamat pun tidak. Betul tak semayang orang? Berdiri je, kamat tak dapat, azan tak dapat pahala. Sahut azan, yang Nabi kata, dia percaya dia masuk syurga, pun tak dapat. Kenapa? Tak dengar azan. Rugi tau. Bukan sikit rugi Kalau selama ni tak jawab orang azan, jawab orang azan. Rasulullah kata, pasti dia masuk syurga. Lepas ni tak doa lepas azan, doa lepas azan. Rasulullah kata apa? Pasti dia mendapat syafaat pada hari akhirat. Syafaat ni apa? Pertolongan Mati Islam, tapi ada dosa banyak. Kena bakar dulu. Tak tahu lah berapa ratus tahun. Tengok dosa banyak mana lah. Bakar dulu. Rasulullah ni dia boleh beri syafaat. Engkau mati dalam Islam, aku mohon syafaat. Engkau tak masuk neraka, kau masuk syurga. Itu nama syafaat. Tapi tidak buat perkara yang menjanjikan syafaat. Selawat, jauh sekali. Kalau tanya kita berapa ratus hari selawat, kita mesti ada jawapan lah. Kalau kita benar-benar nak syafaat. Kalau tidak, entahlah ada lah. Entahlah ada lah. Entahlah dapat syafaat ke tidak. Okey. Tengok benar bagi hati. Sekejap. Berhenti kat mana ni? Surat 27, nombor 3 Ustaz. Cuba baca. Terus poin ketiga. Pada pasal penyakit mulut, keempat. Poin yang 3. Apa dia kata? Cuba baca. Ini memakan akan makanan yang haram dan yang sebab itu ditegakkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Okey. Ini akibat daripada dia apa?
Akibat daripada makan makanan yang haram. Susah nak tengok ni. Kenapa fail ni pula keluar ni? Bab pada bab pada menyatakan perut. Banyak kat atas ni. Tak apalah, kita buat slide lain. Ingat gambar ni tau. Ingat gambar ni. Ni apa? Akibat makan makanan yang haram atau yang syubhat. Haram dah tahu haram. Syubhat ni apa? Syubhat ni tak pasti haram ke halal. Ingat gambar raja ni sampai mati je. Satu ni apa akibat ini? Satu ni diancam neraka. Diancam pada dia neraka. Ini satu. Ni. Kalau nak makan duit haram, ingat ni lah ni. Allah Ta'ala ancam dia dengan neraka. Dah jaga Dua yang kita dah baca dulu. Apa dia? Apa dua? Tiada diberi petunjuk akan ibadah. Apa maksud petunjuk? Tak ada beri ilmu. Semayang. Yang pelik semayang. Tapi duit haram dia belasah juga. Membujur lalu, melintang sapu. Lepas tu dia repair diri dia pula. Dia kata tak jahat. Dia kata apa? Alah, ini biasalah orang lain pun buat. Nampak? Dia kata bos aku lagi banyak. Tengok. Lepas tu dia kata gini, alah ni biasalah aku dengan bos aku besok masuk neraka sama. Dia kata tu. Tak apa, bos aku masuk, I follow. You jump, I jump. Boleh? You jump, I jump. Kata ni. Bos terjun neraka, aku masuk neraka sekali. Kenapa? We are friend. Kancing mah. Tahu? Aku dengan bos aku ni macam abang adik. Dia bantai dia haram, aku bantai dia haram. Nanti kita kita serupa terjun neraka. Boleh kayak itu. Nak? Okay kot? Okay lah. Kenapa kau buat? Ini dah jadi budaya lah. Betul? Kenapa kau buat? Semua kita buat lah. Kau tak buat pulau kita lah. Boleh bagi alasan situ ke? Ini yang orang sebut ni banyak. Sampai orang berebut nak pergi department tu. Department ni banyak orang bagi duit. Duit apa? Ni duit haram ni. Dia tadi je. Beli rumah, duit haram. Beli motor, duit haram. Bayar yuran sekolah anak, duit haram. Menterdarah makan pun duit haram. Tahu? Beli rumah 500,000, deposit 50,000, duit haram. Dia tak rasa ke hari dia tengok dinding, tengok ni duit haram yang aku beli ni. Tak rasa apa-apa Tak rasa. Gaji 2,000, beli rumah 500,000. Masuk akal ke? Loan pun tak lepas tau 500,000, gaji 2,000. Bank tengok senyum tak boleh lah. Awak gaji kecil Mana dapat duit tu beli rumah tu? Lagi takut beli cash. Mana dapat duit tu? Sini mau jawab lah. Mana dapat duit? Jumpa tepi jalan. Jumpa sebelah air mall. Itulah duit tu. Tahu? Kecuali kalau bapak kita kaya, bapak kita boleh jual tanah, kita dapat, kita beli. Itu lainnya. Kalau zakat dah kumpul gaji 2,000, 3,000 Kuala Lumpur 3,000 kat Kuala Lumpur ni dikatakan miskin bandar. Kalau kau pergi zakat, layak orang pergi zakat.
Tadi kelas tadi. Ini kelas nombor 4 ni. Daripada pagi tadi di kelas nombor 4. Kelas nombor 2. Kelas nombor 2 tadi. Saya ada kelas tadi 8, 9, 9, 10, 10 setengah, 12. Ini 12.45, 2. Kelas nombor 2 tadi. Ada akak tu datang. Ustaz, ni ada duit 1,000. Ni duit zakat. Ustaz layak dapat zakat tak? Oh, saya tak layak dapat zakat. Saya tak layak dapat zakat. Saya bukan orang senang, tapi saya tak layak dapat zakat. Ustaz bagi orang yang layak dapat zakat. Okeylah, nak tolong boleh, saya tolong. Adalah kat rumah saya ni orang miskin yang layak nak dapat zakat setiap bulan. Saya bagi kat dia orang lah. Okeylah, Ustaz bagilah. Dia bagi 1,000. Apa yang kita nak cakap ni? Kita belasah duit-duit ni, dia jadi racun tau. Kadang-kadang dia tak rosakkan kita sekarang. Dia jadi racun, dia rosakkan hati kita, dia rosakkan bahagia rumah tangga kita ujung usia. Ni pengalaman yang saya tengok lah. Tahu? Dia rosakkan hati kita, tak nak semayang. Dia rosakkan hati kita, semayang nak cepat Kenapa? Dia makan racun ni. Racun ni apa? Ni duit haram ni. Dia datang dengan rasa kesal sampai tak boleh buat apa. Kenapa? Makan duit haram. Saya dah jumpa bang macam ni. Belajar dengan saya. Ustaz, saya dulu ni dulu ni, cerita dulu ni. Sekarang saya dah berhenti tak. Tapi tu yang sedih tak. Saya tengok rumah ni, saya ingat duit ni saya bayar dengan duit apa bulan-bulan. Saya tengok anak saya yuran ni saya pernah bayar dengan duit tu. Anak saya beli luar negara, duit tambang dia dulu belajar sini, saya bayar dengan duit haram ni Ustaz. Saya bayar dengan haram. Dia kata, Ustaz, benda ni menghantui diri saya. Betul. Akibat dia apa? Allah tak beri dia petunjuk dalam ibadah. Tak jaga tau. Duit ni racunnya sangat menghilangkan bahagia. Kalau nak huru-hara besok hidup, bolehlah hidup dengan duit ni. Betul? Ada orang cakap kali, Ustaz nak saya 3 orang OKU. Adakah sebab saya makan duit ni, saya lawa kata. Ada orang tak makan duit ni pun anak dia OKU juga. Saya tak tahu, sekali saya tak tahu. Tapi pastilah apa je kepayahan hidup itu adalah penghapus dosa. Tahu penghapus dosa? Duit ni sedang berleluasa tau sekarang ni. Di jabatan-jabatan, di syarikat swasta, tak berleluasa. Ada projek, duit ni pun akan ada. Dia akan ada. Dan ditukar nama supaya nampak indah. Profit sharing, commission, duit kopi, duit apa? Side income. Duit apa? Under the carpet. Duit apa? Tumbuk rusuk. Duit apa? Nama dia macam-macam sekarang ni tau. Tapi rasuah tak sebut. Duit lobby. Ada kawan kata projek ni 10 million. Kau tahu tak, aku nak dapat projek ni, aku lobby, aku ambil 800,000. Bukan lobby bang. Sebenarnya duit apa? Duit rasuah. Yang Rasulullah kata, penerima rasuah, pemberi rasuah, ahli neraka. Dah clear. Tak ada khilaf lah. Tak ada uraian. Engkau beri, engkau ambil. Dua-dua masuk neraka. Besok kalau akhirat nanti boleh pegang tangan. Kita serupa, malaikat terajang di belakang. Berbush masuk. Kenapa? Kita serupa. Dulu aku beri, engkau ambil. Serupa kan? Serupa apa? Ahli neraka. Saya cakap SPRM ni, kita tengok tak bangunan dia. Bangunan macam robot tau. Tiang, lepas tu bulat. Dia tengok, berjaya tu. Patutnya tulis satu besar-besar tau. Penerima dan pemberi rasuah ahli neraka. Tulis besar-besar. Orang dari jauh nampak. Baru orang takut. Betul. Saya cakap dekat Kelas Putrajaya lah, PC 8. Rupanya pengurusi dia tu SPRM. Orang nombor 2 SPRM. Datuk apa tu?
Dia ada itu. Saya kata patut buat gitulah. Saya kira cadangan. Cadangan saya buat gitu. Buatlah satu macam ni kan, macam jabatan kan ada nyanyian. Ni ada nyanyian tak? Ada nyanyian macam nyanyian memberi semangat tu kan. Adalah nyanyi, kadang-kadang beli pun nyanyian. Nyanyilah. Pemberi penerima rasuah masuk neraka. Buatlah satu lirik. Hangus dibakar. Cakap itu. Ini macam-macam lah. Dah jelas lah Nabi cakap itu pun orang buat juga. Manusia ni dia tak lakut. Cakap kot-kot ni ada duit panggil lawyer ni macam settle lah. Betul tak? Nanti settle. Lepas tu ramai orang kena tu tahun-tahun bebas je. Tak lepas je. Apa benda hukuman dia? Gitu je. Akhirnya besok dilepaskan tanpa dibebaskan. Tak apa benda bahasa dibuat ke tahu. Dibebaskan tanpa dilepaskan. Macam dia kata apa tau? Dibodohkan tanpa dipandaikan. Gitulah lebih kurang bahasa dia. Entah apa benda dia create dan kita pun tak tahu itulah akhirnya. Nanti kat akhirat boleh. Engkau dinerakakan tanpa disyurgakan. Boleh? Kau tunggulah kat akhirat nanti. Engkau dinerakakan tanpa dibakar. Boleh ada macam itu. Engkau dinerakakan tanpa diseksa. Ada? Tak ada. Kat dunia ni boleh create, boleh cipta. Nak lepaskan seorang, ciptalah apa-apa perkataan. Bodohkan masyarakat, bodohkan siapa, bodohkan ahli undang-undang. Orang pun undang fikir apa benda ni? Ni pelaksanaan apa ni? Tapi kat akhirat tak boleh. Kat akhirat nanti tak payah saksi. Tak payah panggil peguam bela 8 orang. Tak payah panggil pendakwa raya 3 orang. Tak payah panggil saksi 53 orang. Siapa saksi? Ni. Saksi pertama, tangan. Ya tuan. Tangan kat tangan. Engkau terima duit tak? Dekat pantai Sabah. Ni contoh. Orang baling duit 5,000. Orang tu cabut. Engkau buat tak tahu, tak kejar dia. Engkau terima tak? Aku terima, dia kata. Dia cakap, aku terima, aku kira RM5,000. Mata? Aku nampak. Itu baru satu kes. Aku nampak. Telinga? Aku dengar dia baling duit. Dia kata, bos, counting bos. Berebut dia lari. Baling duit je. Kenapa dia baling ni? Dia tahu ini orang memang ambil punya mah gitu. Kaki kata, aku atabut. Betul. Tangan kata, aku kira. Mata kata, aku nampak. Rambut kata, kulit kata, aku juga berada di sana. Saksi. Cukup. Malaikat tanya, kau buat tak? Naik apa? Kaki kata yes, tangan kata yes. Hidung kata, aku cium duit tu, duit baru keluar bank. Bau bank. Tangan kata, aku ambil, aku bawa dalam kereta. Mulut kata, aku balik, bersiul-siul. Dapat duit RM10,000. Tahu? Semua mengakui perbuatan dia. Dia nak kata apa? Tolonglah, bebaskan aku tanpa dilepaskan. Boleh? Mahkamah Allah Rabu Jalil loh. Tak ada seorang kata naya. Sampai orang masuk neraka tu dia kata memang patut dia masuk neraka. Kenapa? Benda dia buat ni. Dia buat benda ni. Apa? Tak takut lagi ke? Tak kisah lagi ke? Dia yang geram ni apa tau? Yang buat tu tak datang surau. Tu yang geram tu. Yang datang surau tu tak buat, dia yang kena dengar. Dia kena buat satu wajib punya kelas dia. Unit kolonial kena buat wajib kelas. Buatlah tajuk kejinya rasuah. Tak buat lagi teruk. Rasuah macam tai. Buat tajuk gitu tau. Macam katakan, najis dadah itu najis. Betul? Kenapa orang kata dadah tu najis? Supaya orang yang dekat.
Buatlah tajuk, rasuah itu taik yang beracun. Kempen kata duit ni hina. Dalam kisah kata apa Orang makan rasuah ni macam anjing. Tu anjing Dia datang kat orang, lidah dia terjelir. Dia terjelir. Tu macam anjing Umpama dalam kitab kata orang makan rasuah orang anjing, macam anjing. Itu yang perlu dibenteras. Kenapa? Nanti tiada diberi tunjuk akan ibadah. Okey. Nombor 3. Apa dia kata nombor 3? Kita masuk nombor 3 cukup. Tiada diterima. Ni apa? Dihalang dia dari mengerjakan kebajikan. Jika dibuat sekalipun, tiada diterima akan dia. Ini dihalang dia ni. Katakanlah dia semayang, dia makan benda haram ni. Dia makan duit haram. Katakanlah dia semayang sekalipun, Allah tak terima semayang dia. Kenapa? Dia ambil duit haram. Dia makan benda haram. Allah tak terima. Allah tak terima. Ada orang kata, kau tak semayang terpulang kau lah tak semayang. Betul tak? Kau semayang Allah tak terima. Yes, Allah tak terima. Betul? Betul? Kadang-kadang yang heran ni, orang yang buat ni, orang semayang. Orang tak semayang buat, saya tak heran. Orang semayang buat. Walaupun semayang dia tak suara, dia semayang. Tapi macam mana semayang dia tak boleh cegah dia buat benda ni? Semayang dia tak boleh cegah dia buat benda yang boleh masuk ke dalam neraka. Kenapa? Solat dia ni ada salah lah, ada benda dia buat lah, tak khusyuk ke apa benda ke, tak faham ke benda ke. Sebab tu dalam kitab kata, orang dulu-dulu kan, zaman-zaman orang soleh dulu, bila dia punya suami keluar, isteri katakan apa? Bang, kami sanggup lapar daripada abang pulang bawa duit haram. Dalam kitab kita cakap itu. Kami sanggup lapar daripada abang pulang bawa duit haram. Sekarang takut isteri bagi semangat. Bang, ambil lagi bang, boleh beli air gelang. Kepala otak kau gelang apa? Nanti boleh ambil gambar. Sweet till punah. Bukan till janah. Tahu? Dia pun senyum, laki dia ambil, dia pun enjoy duit tu. Suami dia pun ambil. Ini punca apa tau? Gaji tak seberapa, tapi tak nak hidup sederhana. Orang beli kereta begini, nak beli kereta begini. Dan dia dah fokus. Dia dah fokus apa? Aku boleh dapat duit daripada orang ni setiap bulan. Duit ni aku boleh bayar duit kereta. Duit ni aku boleh bayar duit rumah. Ini yang ni mana dia dah plan ahead ni dosa. Ni dosa. Masuk neraka, dia tak peduli. Punca dia apa kalau sederhana gaji, hidup je sederhana. Jangan pandang orang, betul tak? Orang nak hidup cara apa, duit mana dapat, itu lantak dia. Jaga-jaga Ini 3 akibat ni yang dah tertulis dalam kitab, yang dalam hadis ada, Al-Quran ada. Satu masuk neraka, satu Allah tak beri petunjuk dia. Maksudnya Allah tak pandang dengan rahmat. Allah tak pandang dengan kasih sayang. Allah halang dia buat ibadah. Kalau dia dah buat juga sebab adat kebiasaan dulu dia biasa tak tinggal semayang kat sekolah, dia tidak adat, Allah tak terima semayang dia. Kenapa? Makan makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Hati-hati apa yang kita ambil. Kami tidak mengamalkan menerima hadiah. Kat ofis tak amal lah. Kat rumah dia, kita tengok apa ada rumah dia. Hamper, entah semua jadah semua ada kat rumah dia. Kat rumah apa tampal juga. Kami tidak mengamalkan tidak menerima hadiah. Tampal lah kat rumah. Kat rumah tak ada, kat pejabat. Kat rumah macam-macam. Token ni bagi, orang ni bagi, orang tu bagi.
Allah, sedar tak dia Allah sedang menutup pintu menerima amal bagi dia. Kalau tak takut, buatlah. InsyaAllah, nanti sambung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.